Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya Halim, khallikna bi khuluqil hilmi wa haqqikna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang pada kali ini untuk kita sama-sama memahami tentang satu tajuk mengenai sakaratul maut dan juga bagaimana keadaan kematian pada seseorang, cara kematian seseorang dan kesakitan yang dirasai saat mana berlakunya sakaratul maut itu sendiri. Dalam hidup kita ni, para hadirin sekalian, kita akan melalui masa-masa yang sebegini. Masa yang akan berlaku pada setiap di kalangan kita, kecuali orang mati syahid di jalan Allah. Siapa yang dipilih oleh Allah untuk mati syahid, maka dia tidak merasai dipanggil sakaratul maut. Sakaratul maut ini merupakan satu masa yang perlu kita perhati betul-betul pada diri kita, supaya di waktu mana kita sampai pada masa tersebut, kita tidak jadi kaget ataupun kita tak jadi dalam keadaan kelam kabut pada diri kita, sehingga kan kita tak tahu macam mana kita nak buat pada keadaan yang demikian. Kita akan tanya, bila akan berlaku sakaratul maut ini? Sakaratul maut ini berlaku dalam hidup kita sebelum berlakunya kematian. Dipanggil, kita akan sampai masa itu, dipanggil masa yang sakarat. Dan di saat yang kita sampai pada sakarat ini, kalau diistilahkan pada diri kita ni, pada masa tersingkapnya hijab mata kita, nampaknya yang disebut dengan malaikat mula turun berduyun-duyun di hadapan muka kita, dan kita akan mula melalui saat-saat yang paling penting dalam hidup. Sakaratul maut ni masa yang menentukan sama ada kita di kalangan ahli syurga ataupun kita terhumban ke dalam kepada kawah-kawah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka di waktu inilah masa yang kita perlu sangat untuk kita nak perhatikan pada diri kita, nak meluruskan jalan hidup kita dan nak memastikan perjalanan kita ini betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mati kita tu, mati dipanggil husnul khatimah. Jangan sampai peringkat kematian kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni mati dalam keadaan yang buruk. Kenapa mati dalam keadaan buruk? Kerana kita tak berfokus pada masa sakaratul maut yang berlaku pada seseorang ini. Dan di waktu mana berlakunya sakarat ini, waktu mana berlaku yang disebut dengan sakaratul maut ini pada diri seorang ini, di antara masa roh kita berada di hujung kaki sampailah keluar daripada tubuh badan kita, ini dipanggil masa sakaratul maut. Dan dalam tempoh ini pada diri kitanya, kita kena pastikan istiqamah kita dengan Islam. Jangan sampai peringkat kita berganjak daripada Islam, jangan. Tetapi waktu mana saat sebegitu, kita diajar supaya kita mesti sentiasa terulang di bibir kita sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimah-kalimah yang kita mesti sentiasa sebut dan sebut, supaya waktu mana kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita mati dalam keadaan yang penuh keyakinan hidup terhadap Islam. Kita tidak mati dalam keadaan yang buruk kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak membicarakan tentang tajuk inilah. Sakaratul maut itu, bagaimana cara kematian pada seorang dan berapa sakitnya saat mana melalui sakarat ini sendiri. Para penonton yang dirahmati sekalian, dalam ayat Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang sakarat ini jelas. Firman Allah Taala, "Waja'at sakratul mauti bil haqq." Datanglah saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Ini masa yang sering kali ditunggu-tunggu dalam hidup kita. Kalau ditanya,
masa bila dalam hidup ni paling penting sekali dalam hidup? Masa sakarat. Kalau kita tanyalah, ada orang kata masa bersunat, masa penting. Ada orang kata masa akad nikah, masa penting. Kalau ditanya masa-masa paling penting dalam hidup, masa bila? Masa yang perlu diperhatikan betul-betul pada diri kita, masa sakarat. Masa sakarat ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, waja'at sakratul maut bil haqq. Datanglah saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Ini masa yang paling utama dalam hidup. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalaulah kamu diberi peluang untuk kamu lihat, kamu tengoklah bagaimana orang yang zalim di saat mana dia melalui saat ghamaratil maut. Tak disebut sakaratul maut, tapi disebut ghamaratil maut. Ghamarat ni maknanya bebanan kematian. Ghamarat dipanggil yang bila kena sakarat ni, ulama kata dia jadi pada orang mukmin boleh terjadi. Tapi bagi orang yang zalim, dia akan melalui ghamarat. Ghamarat ni lebih berat lagi. Sakitnya saat sakaratul maut yang dilalui pada seorang itu sendiri. Ini dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, falaula idza balagatil hulqum. Falaula idza balagatil hulqum. Dan mengapa ketika mana nyawa sampai di kerongkong? Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Mengapa kamu saat mana kena nyawa kamu balagatil hulqum, sampainya roh kamu di halqum. Halqum ni pada diri kita ni, masa tersebut masa yang terakhir dalam hidup kita di atas dunia ini sendiri. Masa maknanya kita kena tinggal dah dunia ni sampai roh kita di halqum ni terkeluar daripada badan kita. Waktu tersebut keluar aja, maka saat itu kita dah berada di alam yang disebut dengan alam barzah. Alam yang kita kena lalui dipanggil alam yang ketiga dalam perjalanan hidup kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dalam ayat surah Al-Qiyamah ayat yang ke-26. Kalla idza balagatit taraqi. Jangan begitu hidup ini. Ketika mana roh kamu sampai di taraqi. Taraqi ni maknanya sampai di dada kamu tu, bila sampai mendesak sampai di kerongkongan kamu. Kamu nak keluar, roh kamu tu nak keluar daripada badan kamu. Ini keadaan yang disebut dengan sakarat. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa di hadapan Rasulullah pernah ada tempat air ataupun bekas yang di dalamnya berisi air. Rasulullah kemudian masukkan kedua telapak tangan Rasulullah ke dalam air itu. Dengan kedua tangan dia, Rasulullah mengusap wajah dia sampai Rasulullah sebut, La ilaha illa anta, La ilaha illallah, Allahumma inni ala sakaratil maut. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki beberapa sakarat akibat sakitnya kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah ambil tangan Rasulullah celup dalam bekas air. Bila Rasulullah celup dalam bekas air itu, Rasulullah angkat tangan Rasulullah sapu tangan Rasulullah ni di muka Rasulullah sebut, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Ini start daripada bila malaikat mula sebut pada diri kita, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar daripada jasad itu, masuk terus. Malaikat ni masuk duyun-duyun, masuk dalam tubuh badan ini sambil malaikat mula umum. Waja'at sakratul maut, waja'at sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Ini masa sakarat. Rasulullah baca tu doa. Bila kena sakarat tu, kita kena ingatlah doa yang dibaca oleh Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Rasulullah sebut, Ya Allah, bantulah saya dalam melalui saat sakaratul maut ini, Ya Allah. Baca doa, Ya Allah, bantu saya, Ya Allah, kerana saya melalui saat sakaratul maut ini. Kerana saat ini, saat yang kita dalam keadaan yang mendesak, dalam suasana yang terdesak.
suasana yang kita ni di antara dunia dan akhirat. Nak tinggalkan dunia dan nak pergi ke akhirat. Dalam tempoh sebegini, kekeliruan itu datang. Kebanyakan manusia ni, bila kena sakarat, dia akan jadi teragak-agak. Mati ke tak mati? Mati ke tak mati ni? Kenapa ni jadi macam ni? Kenapa rasa macam ni? Tak pernah rasa suasana yang dirasai saat mana kena sakarat ini sendiri. At-Tirmizi meriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, aku tidak menginginkan kemudahan kematian bagi seorang setelah mana aku melihat betapa sukarnya kematian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sakitnya Rasulullah waktu mana Rasulullah melalui sakarat itu. Katanya Aisyah, aku tengok Rasulullah bila dia kena sakarat tu, aku tak terfikir aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sakitnya sakarat. Yang saya sebut tadi, bagaimana pada diri kita ni, waktu mana kita kena sakarat, kita kena, waktu tersebut kena berfokus. Jangan kita ni keliru lagi, jangan. Maknanya kita nampak saja malaikat itu, yang dah malaikat dah istihad dah, kematian kita dah sampai, jangan berangan-angan lagi supaya nak hidup di atas dunia. Jangan. Bahkan di waktu itu, kita kena mula fokus dah. Pada diri kita ni untuk apa dia? Mesti aku bergerak menuju kepada yang disebut dengan akhirat Allah. Dan bekalan ni dah cukup dah untuk kita bawa menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dah cukup tadi, yang dimaksudkan dah cukup di sini maknanya kita padan, berbaloi dengan kita hidup di atas dunia yang sekejap, tetapi kita nak melalui perjalanan yang akan datang nanti dalam kehidupan kita ini. Masih daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, aku tidak membenci susahnya kematian pada seseorang untuk selama-lamanya setelah mana aku tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Aisyah, lepas pada aku tengok Rasulullah melalui sakarat, aku tak bayang aku tengok orang lain susah tak lebih daripada keadaan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi ringan pada orang lain. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebegitu, aku tak boleh bayang bagaimana orang yang tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita ni yang banyak dengan dosa, yang banyak kesilapan, yang tidak jauh dengan Allah, kita pula dalam keadaan amalan yang banyak, amalan-amalan yang buruk yang kita buat di atas dunia ni, semua mengganggu kita untuk nak melalui saat yang disebut dengan sakaratul maut nanti. Ni sebab tu sekarang ni, biar kita corak dalam hidup kita ni, aku kena bersedia untuk masa yang kena sakaratul maut. Yang ni kena sentiasa terbayang dalam pemikiran kita ni, macam mana aku nak buat biar aku ni bila kena sakarat nanti senang je melalui saat yang disebut dengan sakarat itu. Abdullah ibnu Imam Ahmad dalam Az-Zawaidul Zuhud meriwayatkan hadis daripada Sabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sementara ketika itu Rasulullah sedang berusaha menghadapi sakaratul maut. Rasulullah sebut apa dia? Seandainya anak cucu Adam tidak berbuat kecuali untuk ini saja, untuk menghadapi kematian, pastilah dia akan beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah tak ada amalan lain, tapi kecuali dia faham sakaratul maut je dalam hidup dia ni, yang dia faham terhadap sakaratul maut saja, tentu dia akan buat amalan. Kita tak faham yang lain pun tak apalah, tapi faham sakaratul maut pun cukuplah. Kerana bila kamu faham terhadap periknya melalui sakarat, nescaya di saat itu kamu akan bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan dalam hidup kamu. Kerana bila kita boleh faham terhadap sakarat ataupun berlakunya saat kematian, nak berlakunya kematian pada kita, maka kita akan cuba usaha nak buat yang terbaik untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada mana? Kesan daripada fahamnya sakarat. Sakarat ni bila kita faham je, nescaya kita tak akan buat amal. Kalaupun kita tak faham yang lain, mengenai sembahyang ke, mengenai puasa ke, kita tak faham yang lain, tapi faham mengenai sakarat dia, nescaya amalan kita berfokus. Aku buat ni kerana apa dia? Kerana nak suruh selamat di waktu mana aku melalui sakarat. Kerana ngerinya, sakitnya, gerunnya kita
waktu mana melalui sakarat yang berlaku ini sendiri. Luqman Al-Hanafi dan Yusuf bin Yaqub Al-Hanafi mengatakan, kami pernah mendengar Yaqub alaihissalam ketika mana datang kepadanya pembawa berita gembira, khabar gembira. Ia berkata pada dia, aku tidak tahu, aku tidak mendengar hari ini, melainkan bahawa Allah akan memudahkan sakaratul maut bagi kami. Allahu Akbar. Masing-masing fikir yang bila orang cerita berita gembira begini, dia kata tak. Berita paling gembira ialah saat kamu boleh melalui sakaratul maut. Bila kalian boleh melalui sakaratul maut dengan keadaan yang baik, keadaan yang tenang, keadaan yang ringan dan tak berapa sakit saat melalui tersebut, itulah kegembiraan yang sebenar. Semua berita gembira ni tak gembira. Tak gembira sebenarnya. Tapi berita yang gembira sungguh bila seorang boleh melalui sakaratul maut dengan penuh keyakinan pada Allah, dengan penuh ketakwaan pada Allah, maka itulah kegembiraan yang sebenar yang dinikmati dan dikecapi pada setiap di kalangan manusia. Kadang-kadang kan kita tengok kan, di kalangan kita ni, dia gembira sangat, dia lepas pada periksa. Anak-anak kita kan, dia gembira sangat, dia convocation. Dia lempar topi tu, dia lempar bunga yang dia pegang, dia lempar. Kenapa? Gembira sungguh. Sebenarnya tak gembira. Kadang-kadang kita tengok, ada di kalangan orang kita gembira sungguh hari perkahwinan dia. Suka dia, hari perkahwinan dia. Senyum tak berhenti. Sejak pagi sampai malam, senyum dalam hidup dia. Tak, yang tu tak gembira lagi. Tapi yang paling gembira, saat mana seorang tersebut melalui sakaratul maut. Bila seorang tu boleh melalui sakaratul maut dengan penuh ketenangan, penuh dengan kelapangan, itulah kegembiraan yang sebenar dalam hidup seseorang. Allahu Akbar. Sekarang ni tak gembira. Tuan-tuan ceritalah gembira apa? Tuan-tuan memiliki handphone baru, tuan-tuan memiliki rumah baru, memiliki kenderaan baru, memiliki apa saja yang baru dalam hidup kita ni, semua tu tidak mengembirakan. Yang paling mengembirakan bila kita melalui sakaratul maut penuh dengan ketenangan, penuh dengan kelapangan pada diri kita ini. Ibnu Mas'ud menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya nyawa seorang mukmin akan keluar disertai dengan keringat yang di dahinya. Rasulullah sebut demikian. Kalau kamu nak tahu kamu ni orang mukmin ke kamu tidak mukmin, salah satu tanda orang mukmin ni bila dia nak menghadap, dia melalui sakaratul maut tu, dia berpeluh di atas dahi dia, berkeringat di atas dahi dia, peluh atas dahi, keluar peluh-peluh jantan tu di atas dahi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sedangkan nyawa orang kafir keluar seperti mengalirnya nafas kaldai. Sebaliknya orang yang tak beriman pada Allah, bila roh dia ni keluar ni bunyi macam kaldai. Macam kaldai. Yang bunyi suara macam kaldai itu keluar daripada diri dia. Sesungguhnya orang mukmin pasti melakukan kesalahan. Kita ni ada buat salah. Allah buat dalam diri kita ni sebagai kesilapan demi kesilapan. Oleh kerana itu, dia akan merasakan kepayahan ketika mana menghadapi kematian sebagai tebusan bagi semua kesalahannya. Ni saya buat salah, tuan-tuan pun buat salah. Semua kita ni buat salah. Bila Allah nak balas salah kita ni, supaya kita menghadap depan Allah dalam keadaan bersih, Allah jadikan melalui sakarat. Bila kena dekat sakarat itu, Allah tebus semua. Semua kesalahan kamu ditebus saat tersebut. Kemudian bagi diri kamu, sedangkan orang kafir pasti memiliki kebaikan sehingga dia dimudahkan dalam kematiannya sebagai tebusan dengan kebaikan atas segala kebaikan yang dia pernah buat di atas dunia ini. Ini jangan terkejut ya. Ada di kalangan kita, dia melalui sakarat itu jadi sukar, jadi payah. Kalau kita tanya kenapa dia jadi demikian, jawabnya Allah sedang menjadikan pada diri dia kafarah terhadap dosa-dosa dan kesilapan yang dia pernah buat di atas dunia. Lalu Allah tebuskan semua di waktu mana penghujung perjalanan hidup dia. Allahu Akbar. Di waktu mana kena sakarat tu yang jadi payah, jadi banyak, jadi lama, jadi tekanan. Kadang-kadang kita heran dengan makan banyak dia. Kadang-kadang kita heran dengan cakap banyak dia. Kadang-kadang kita heran dengan apa yang berlaku dalam hidup dia tersebut.
dekat dengan kematian dia tu menjadikan kesukaran demi kesukaran. Tapi sebenarnya Allah sedang kafarah dosa dia. Allah sedang menghapuskan sehari-hari yang dia sakit, segala benda yang dilalui itu, semuanya Allah sedang kafarah dosa dia. Supaya bila dia mati, masuk dalam kubur, tiada lagi dosa-dosa yang telah diampunkan dosa dia sepanjang dia di atas dunia dengan kafarah dosa tadi. Manakala yang orang kafir pula, kita tengok dia mudah jadi mati. Mudah jadi mati itu kerana apa dia? Kebaikan yang pernah dia buat. Lalu Allah balas dekat dengan kematian dia supaya masuk dalam kubur, dia tidak ada lagi permintaan pada Allah di atas amalan yang baik yang pernah dia buat di atas dunia ini sendiri. Nah, jangan pelik ya keadaan yang demikian. Ad-Dainuri dalam Al-Mujalasah menuturkan firman Allah Ta'ala dan firman Allah Ta'ala daripada Wahab Ibn al-Wad, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seorang itu daripada dunia sementara aku menyayangi dia sehingga aku menembus setiap kesalahan yang telah dilakukan dengan rasa sakit pada tubuh badannya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis kursi, aku bila aku sayang pada seseorang, aku sayang pada seorang hamba ni, lalu aku tak akan keluarkan dia daripada dunia dengan dosa-dosa dia. Tetapi aku pastikan dosa dia tu terhapus dulu di atas dunia. Bila dekat nak mati tu, Allah kafarah, buang dosa dia sampai bersih dalam hidup dia ni, sampailah dia ni menghadap depan Allah, tak ada lagi dosa-dosa yang melekat pada tubuh badan dia. Tu kalau kita tanya, kenapa ada juga orang-orang yang baik-baik, orang alim-alim, kemudian tiba-tiba dekat nak mati tu, jadi sakit, jadi itu, jadi ini, kemudian jadi, semua tu sebenarnya Allah nak kafarah dosa dia. Allah nak bersih dahulu dosa dia, musibah bagi keluarganya. Ataupun Allah jadikan ujian dalam kekeluargaan dia. Anak-anak dia tak bertegur sapa di antara satu sama lain. Sedih dalam hidup dia. Ataupun ujian dalam kekeluargaan dia, bertindan-tindan, berganda-ganda dalam keluarga dia. Kesempitan dalam kehidupannya. Dekat nak mati, jadi semakin sempit hidup dia dan berkurang rezekinya. Dan waktu mana dekat nak meninggal dunia, semakin tak ada rezeki. Itu jangan pelik ya dalam hidup seseorang. Jangan pula kita rasa bahawa kita ni bila keadaan yang jadi demikian, kita rasa tak apa. Jangan pada diri kita ni. Sehingga aku mendapatkan kesalahannya seberat sebiji atom saja. Sampai bila Allah kafarah dosa dia, sehingga dosa dia ni Rasulullah sebut dalam hadis kursi ni, sampailah dosa dia tu sebesar zarah. Kecil je dosa dia. Jika masih lagi tersisa suatu kesalahan padanya, masih ada waktu mana dekat nak mati itu ada lagi kesalahan pada dia yang dilakukan atas dunia ni, aku akan menjadikan kesukaran dalam kematian dia. Allah jadikan demikian. Allah sebut, aku matikan dia aku jadikan dia tu, dia menafas tu macam melalui lubang jarum. Sukar dia melalui saat demikian. Sehingga kan dia menghadap aku seperti keadaan pada hari dilahirkan oleh ibunya. Allah kafarah dosa dia ni. Allah buang dosa dia ni. Sampai bila? Sampai dia bersih lah. Macam hari pertama dia keluar daripada perut ibu dia. Allahu Akbar. Sayangnya Allah pada seorang hamba. Demi kekuasaan aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba daripada dunia. Sementara aku ingin mengazabkannya sampai aku menembus semua kebaikan yang telah diperbuatkan olehnya dengan kesihatan pada tubuh badan dia. Ada orang yang dia hidup atas dunia ni, dia ada buat benda yang baik-baik. Tapi dia kufur pada Allah, lawan Allah. Bila dekat nak mati, Allah jadi mudah je pada diri dia. Di mana sihat tu badan dia. Tak kena COVID dia. Tak kena COVID. Tak kena kanser. Tak kena penyakit. Tak ada penyakit pada tu badan dia. Keluasan rezekinya. Rezeki dia diluaskan. Sedangkan dia buat dosa. Tapi Allah balas. Dekat nak mati, lagi banyak harta yang dapat. Lagi banyak rezeki dalam hidup dia. Dan kebahagiaan hidupnya. Semakin bahagia. Kita tengok hidup keluarga dia tu bahagia sungguh dalam keadaan itu.
daripada keamanan dirinya, sehingga aku mendapat kebaikan seberat sebiji atom saja. Yang ada saat yang dia nak mati itu sebesar zarah aja kebaikan yang masih lagi berbaki pada dia. Jika masih ada satu kebaikan yang tersisa pada dia, aku akan memudahkan kematian dia sehingga dia menghadap aku seperti saat dia di dalam keadaan yang tidak memiliki kebaikan apapun yang dijadikan alat pelindung dirinya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan bila dia mati itu masuk saja dalam kubur, tak ada kebaikan yang boleh mempertahankan dia daripada azab kubur yang akan dilalui pada diri dia saat yang sedemikian rupa. Allahu Akbar. Mengingat betul-betul ya perhatian sekian pada diri kita ni. Kadang-kadang kita tengok orang yang sukar kematian dia tu, tapi dia orang soleh. Kita nampak dia susah. Mengapalah orang soleh macam ni pun jadi susah nak menghadap depan Allah. Sampai peringkat nak kena buka atap di setengah-setengah orang. Kadang-kadang nak kena panggil tok-tok bomoh dan sebagainya. Jangan buat kerja-kerja demikian. Tetapi sebaliknya, bila orang-orang saleh ini, dia semakin dekat dengan masa kematian dia tersebut, Allah balas segala kesilapan dia tersebut dekat dengan mati dia. Allah sempitkan nafas dia, Allah jadikan sukar. Semua tu Allah nak kafarah dosa dia, sehingga kan tak ada sebab untuk dia dihumban ke dalam neraka Allah. Dan semua sebab-sebab yang ada hanya melayakkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang lawan Allah ni, kadang-kadang dia tak semayang, kadang-kadang dia tak tutup aurat. Dekat nak mati dia tu nampak baik, elok je. Elok dia ni kan apa? Dia pernah bersedekah. Dia pernah berbuat baik pada orang. Dia pernah sampai peringkat bila dia dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, tak tersisa apa-apa lagi. Masuk saja dalam kubur, tak ada lagi amalan yang boleh mempertahankan diri dia, mempertahankan yang disebut dengan tubuh badan dia daripada dihumban ke dalam kawah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Zaid ibn Aslam pernah berkata, jika masih ada suatu dosa pada diri seorang mukmin yang tidak tersentuh oleh amalannya, maka akan disukarkan baginya kematian sehingga dengan sakaratul maut, dan kesulitan itu dapat mencapai darjat syurga. Sesungguhnya orang kafir jika telah berbuat baik di dunia, maka akan dimudahkan kematian dia untuk menebus pahala kebaikannya di dunia, dan seterusnya berjalan terus menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni jangan keliru di kalangan orang mukmin. Kita ni kan kadang-kadang kita keliru. Kita tengok dia ni ustaz, dia ni ustazah, tapi dekat nak mati pun susah juga kita sebut. Tak, bukan. Dia sebenarnya bila dia ustaz ke dia ustazah tu, bila dekat nak meninggal dunia tu, ada yang keburukan yang pernah dia buat tu, Allah balas di dunia. Allah balas. Waktu mana Allah balas tersebut, dia mati ni, dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lagi dosa-dosa. Bersih saja dia menghadap depan Allah. Kita pula pelik. Ada orang yang tak tutup aurat, berjoget. Dalam TikTok tu ada penuh je yang disebut dengan apa dia, joget-joget dia, tari menari dia, dan juga kata benci dia, mulut Yahud. Dekat nak mati, tiba-tiba nampak mudah je dia mati. Tak, sebenarnya dia ni ada buat benda yang baik, dan baik itu Allah balas dekat nak mati, sehingga kan bila dia mati masuk dalam kubur, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis kursi ni, dia masuk dalam kubur, tak ada alasan lagi untuk Allah tidak mengazabkan dia, dan senang untuk dia diazab oleh Allah dan dihumban dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan diberi ganjaran atas segala sesuatu sampai penderitaan ketika menghadapi kematian. Ni orang mukmin ni Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada dia ganjaran-ganjaran pada diri dia. Sesungguhnya seorang mukmin akan diberi ganjaran atas setiap amalan yang kamu buat. Kita buat apa saja yang kita buat. Dan sampai dan kemuncak di mana Allah balas penderitaan terhadap ketika mana menghadapi kematian, supaya dosa-dosa dia sudah terhapus di atas dunia, dan dia masuk dalam kubur dalam keadaan sebersih-bersihnya
menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buraidah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang mukmin meninggal dengan keringat di dahi. Rasulullah sebut demikian. Orang mukmin, tanda dia ni ahli syurga, salah satu tanda dia berpeluh di atas dahi. Kita doa mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Ini tanda di kalangan orang mukmin ini. Salman Al-Farisi meriwayatkan bahawa dirinya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, perhatikanlah seseorang ketika menghadapi kematian sebanyak 3 kali. Bila kamu jumpa dengan orang nak mati, kamu tengok 3 kali pada muka dia. Tengok tu, orang tu nak mati tu sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Jika di dahinya berkeringat, kalau sekiranya berpeluh di atas dahi dia, kedua mata dia mengeluarkan air mata, mengalir mata, keluar daripada mata dia saat mana dia nak menghadap depan Allah. Dan hidungnya kembang kempis. Hidung dia tu kembang kempis saat mana dia nak menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang demikian itu menunjukkan rahmat daripada Allah yang turun bersama dengan dia. Tu dia sedang mendapat nikmat, rahmat Allah yang mencurah-curah pada diri dia. Rahmat itu maknanya apa dia? Kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kasih sayang dia, peluh atas dahi, kemudian mata dia mengalir, hidung dia kembang kempis. Tengok tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sedang turun pada dia jika ia mendengkur dengan dengkuran anak unta yang sesak. Katakanlah dekat nak meninggal dunia, waktu mana melalui sakarat itu bunyi macam bunyi anak unta yang sesak. Wajah dia hitam kelam, menakutkan. Muka dia tu pucat lesi, takut. Nampak demikian dan mengeluarkan buih pada bahagian pinggir mulutnya. Berbuih keluar. Lepas pada mati itu keluar buih. Na'udzubillah min dzalik. Daripada bibir dia ni keluar buih. Yang demikian itu menunjukkan azab Allah daripada Allah yang menimpa padanya, yang menunjukkan dia di kalangan ahli syurga ataupun dia di kalangan ahli neraka. 2 tanda ni. Ni penting ni. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab An-Nawadil Usul dalam kitab Nawadil Usul yang menceritakan keadaan yang demikian. Sa'ad Ibn Mansur dalam sunannya daripada Marwan daripada dalam kitab Al-Janais menuturkan bahawa Ibn Mas'ud mengatakan sesungguhnya seorang mukmin akan tetap memiliki kesalahan di antara kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan yang akan ditebus ketika mana kematian menjemputnya. Ini cara demikian. Orang Islam ni, kita ni, saya ni, ataupun siapa saja pun di kalangan kita yang mukmin, tentu ada buat salah. Tentu ada buat salah. Mata kita pernah buat salah. Telinga kita pernah buat salah. Tangan kita ni pernah buat salah. Tentu ada salah. Lalu Allah balas. Semua Allah balas dekat nak mati. Supaya apa dia? Bila kamu mati, kamu tak ada lagi. Tak ada lagi dosa-dosa ini. Kamu tak terbawa dah dosa ini. Dalam keadaan demikian, kamu sebersih-bersihnya menghadap di hadapan Allah. Oleh kerana itu, saat kematiannya, di antara keadaan yang berlaku, dahinya berkeringat. Kita tanya, Ustaz, kenapa berpeluh di dahi dia, Ustaz? Kenapa peluh? Di antara sebab peluh ni kerana kita ni rasa malu dan segan. Malu dan segan. Allah nak mati dalam keadaan dosa. Peluh ni. Kemudian Allah pula hapus dosa kita. Dengan cara begitu. Kita nampaklah terhapus dosa. Dan tempat kita dalam syurga, peluh atas dahi ni. Di dalam keadaan yang peluh atas dahi tadi, untuk kitanya ditempatkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan inilah di antara tajuk yang kita nak sebut pada petang ini. InsyaAllah, mulai daripada petang ini, kita akan mulakan cerita tentang mengenai bagaimana keadaan sakarat. Bila berlakunya sakarat, keadaan apa yang sedang berlaku pada orang yang melalui sakarat ini. Dan di waktu tersebut, macam mana kita nak melalui sakarat yang paling penting dalam hidup kita ini. Dan kita boleh istiqamah dengan Islam, sehingga kematian kita dengan penuh husnul khatimah, insyaAllah. Mudah-mudahan semua yang like, yang share dan juga yang sama-sama subscribe dalam ataupun yang dalam TikTok, dalam Instagram, dalam Facebook ni, yang semua berperanan di kalangan kita yang turut serta komen dan sebagainya,
semuanya di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang-panjangkan ilmu ini, mudah-mudahan semua di kalangan kita mendapat rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.